Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam tadi ada sebenarnya kan dalam Fibo ni, dalam trading Fibo ni, okey, yang paling penting sebenarnya kita nak tengok adalah first kali kena tengok trend lah. Okey, bila kita tengok trend, kita dah tahu kita nak pakai apa. Trend ada dua saja, up dengan down. Okey, ada dua saja trend. Okey. First kali kita kena tahu trend. Second pula, kita kena tengok range. Range apa yang kita nak guna. Biasanya saya ada range saya adalah range semalam. Okey. Maksudnya hari sebelumnya lah. Tak tahulah sebab semalam kemarin saya kata kemarin saya punya kemarin pun semalam pun semalam. Hari sebelumnya. Okey, hari sebelumnya. Okay, bila dah ada range malam yang saya guna, yang biasanya saya guna intra maksudnya hari itu sahaja. Contohnya untuk esok saja, hari yang sama. Okay, half range ni dia berkesan kalau kata dia selalunya berkesan kalau kata ada gap yang berkesan, yang orang kata apa, half range ni dia berkesan, bukanlah berkesan, dia macam boleh nampak hasil dia bila ada gap yang terlalu besar ataupun trend dia berlawanan dengan intra. Okey, berlawanan dengan intra. Dan satu lagi adalah reversal. Okey, reversal point tu maksudnya sebelum dia sampai pullback. Okey, sebelum dia sampai pullback. Maksudnya apa? Trend tengah up. Okey, trend tengah up, so dekat sini masa dia nak turun, sebelum dia pergi cari 0.618 sekurang-kurangnya, okey, ambil daripada high, pullback dia. So dekat sini range reversal. Okey, range reversal, half range. Okey, range reversal dengan half range. Okey, reversal point dengan half range. Okey, saya nak tengok dekat mana? Saya nak tengok 0.382 dengan 0.191 sahaja. Saya tak mau tengok dah 0.618 ke 0.5 ke, saya tak tengok dah. Saya nak tengok dekat sini sahaja untuk reversal dengan half range. Okey, saya tengok 0.382 dengan 0.191 sahaja. Okey, jadi untuk 0.618 dengan 0.5 ni intra okey. Intra dengan range semalam okey. Maksudnya range yang besar-besar lah. Range yang besar-besar. Okey, nak tengok rejection dekat 0.5 ataupun 0.618. Tapi kalau kata reversal dengan half range, eloknya fokus dekat sini sahaja. Okey, eloknya fokus dekat sini sahaja. Okey, untuk hari Jumaat sebenarnya apa yang ada? Intra ada. Okey, half ada lah, tapi half dia fail sebab trend dia tak ada gap dan trend dia tak berlawanan. Kena faham yang tu pula. Okey, trend dia tak ada gap, trend dia tak berlawanan, sebab tu hari Jumaat punya half fail. Okey, hari Jumaat punya half fail. Okey, untuk reversal hari Jumaat ada, tapi saya tak mention. Okey, saya tak mention sebabnya dia kecil sangat kot. Kalau tak silap saya, dia kecil sangat. Okey, tapi untuk reversal sepatutnya kalau dia lagi kecil, lagi shock, sebab dia risiko kurang. Sebab reversal ni bukanlah sebetulnya yang kita boleh guna, tapi reversal ni kita nak take advantage. Okey, kita nak take advantage masa dia nak turun pi kat pullback. Okey, kalau kata dia turun terus dah touch 0.618, okey, tu kena jaga-jaga sikit. Tapi kalau kata dia pullback belum kena 0.618, reversal cantik nak tengok. Okey, reversal cantik nak tengok. Okey,
So dah ada trend, dah tahu nak guna range yang mana. Range nak guna tak boleh campur, masuk kat range semalam, keluar kat range intra ke, masuk kat range half, nak keluar kat range intra ke. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau dah fokus range, guna satu range sahaja. Tak boleh dah nak campur-campur. Okey. Range kena fokus satu. Okey. So saya duduk cerita pasal apa tadi tu sebenarnya. Okey. First trend, first range, second range. Okey, yang ketiga adalah rejection. Okey, rejection. Yang ni penting. Okey, sebab kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak tengok rejection. Okey, rejection ni ataupun candle stop dekat mana. Candle stop dekat mana. Okey. Okey, kena faham kan? Okey, macam saya cerita, kita ada pakai 7 line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk trend up, kita cerita pasal trend up Kita cerita pasal trend up. Kalau kata nak trend down, kita terbalikkan sahaja. Okey. So, untuk trend up, okey, macam mana nak masuk kat 0.618? Okey, bagi dia reject, sama ada betul-betul pada line 0.5. Okey, bila dia reverse, okey, buy stop. Okey, buy stop. Buy stop dekat atas 1 point atas 0.618. Okey, kena reject betul-betul kat 0.5 ke? Ya, kalau kata saya, reject betul-betul dekat line 0.5 ataupun kalau kata line 0.5 3000, kalau dia reject dekat 3001, okey, ataupun 3002. Sini bukan 3000 dah, ataupun 2999. Maksudnya 1 point. Buffer dia 1 point okey. Okey, 1 point okey. Sebab tu kalau perasan, kalau kata dia reject, okey, sini 3000, sini 3010, dia reject dekat 3005 ke, 3003 ke, okey, dia pecah balik atas tu kan. Walaupun saya draw buy 3011 ke, okey, saya tak mention pun berapa point dapat ke apa ke. Okey, sebab dia tak reject betul-betul dekat line. Okey, so bila dia tak reject betul-betul dekat line, kita kadang-kadang kita tak nampak, kita tak dan pun nak masuk. Okey, kita tak dan pun tak nak masuk. Okey, so kalau jadi macam ni, dia reject dekat sini 3003 lah katakan, bukannya 3001 ataupun 299 ataupun 3000. Okey, dia reject sebelum line, saya tak masuk pun. Okey, saya tak masuk, saya tunggu dia breakout. Saya tunggu dia breakout. Tapi dengan syarat, okey, dengan syarat touch dah lah 0.618 kalau nak masuk breakout. Okey. Okey, tu rejection yang sebetulnya lah. Sama ada betul-betul reject atas line. Okey, kalau untuk 0.618, kalau nak masuk atas tu kan, biar dia reject betul-betul atas line, ataupun buffer dia 1 point okey lah. Okey, 1 point okey lah. Okey. Tapi kalau kata 3-4 point sebelum 0.5 dia reject, walaupun dia pecah ni, saya tak masuk. Terus terang saya cakap, saya tak masuk. Tu yang saya kata, kalau siapa masuk, ataupun saya diam terus, sebab dia tak reject kat line tu. Kenapa saya nak kata dah berapa point dah. Okey, so tak apa. Kalau tak ada macam tu ke, tak masuk pun tak apa. Tu bukan setup. Tu bukan setup kita. Betul dia dah touch 0.618. Okey, betul dia dah touch 0.618. Tapi rejection dia sebelum line 0.5. Kita tak nampak pun kadang-kadang macam ni, dia jadi dalam satu candle. Susah nak nampak. Kalau kata kat sini, kita tunggu breakout je lah. Tunggu breakout je lah. Kalau kata dia tak reject ngam-ngam dekat line, ataupun buffer dia 1 point. Okey, tunggu breakout je lah.
Okay, so next pula, untuk masuk dekat 0.5, okay, untuk masuk kat 0.5 sama juga macam tadi, reject betul-betul atas line 0.382 ataupun buffer 1 point. Okay, ataupun buffer 1 point. Kalau buffer 1 point, sebab kadang-kadang dia jahat bukan sebab apa tau. Kadang-kadang dia jahat bukan sebab apa tau. Okay, kita tahu kita ada 7 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadang-kadang trend up, okay, 0.382, katalah harga 3,000, okay, katalah harga 3,000 kat 0.82. Kadang-kadang pullback dia jahat tau. Pullback dia jahat, dia pecah ni 2999, terus dia rebound. Masa tu yang saya mention buy stop dekat 0.382, kadang-kadang orang tak sempat tengok. Sebab kita duduk tunggu candle, tengok dia reject kat 2999. Maksudnya apa? Sini buffer 1 point kan. Kalau buffer 1 point boleh nak masuk buy atas 0.5. Okay, kalau setakat buffer 1 point. Okay, rejection saya, okay, 1 point okay, reject. Tapi kalau kata macam ni, okay, sini katalah 3,000, sini 3,010, dia reject kat 2995 ke, okay, sama. Kadang-kadang kita tak sempat nak tengok dia bila dia pecah balik atas ni 3,000, bukan 2995, 3005. Kita tak sempat pun nak tengok ada 3,011. So rejection yang terbaik sama ada betul-betul atas line, okay, sama ada betul-betul atas line, okay, ataupun untuk entry 0.5 dengan 0.618. okay, 0.5 dengan 0.618. rejection terbaik adalah betul-betul atas line, okay, atas line, betul-betul price kat line tu, okay, betul-betul price line, okay, price line atau buffer plus minus 1 point, okay, plus minus 1 point, okay. Tapi kalau kata kurang ataupun kurang ataupun lebih lah, saya tak masuk. Okay, saya tak masuk. Tapi berbeza situasi dia untuk 0.382 dengan 0.191. Okay, kalau kata pullback dah reach 0.382, okay sebenarnya. Kalau kata bukan dia reject dekat 0.191. Okay, katalah sini 3,000, sini 2990. Okay, tengok candle sampai 2995. Untuk yang dua ni, 0.382 dengan 0.191 ni, dia sebenarnya setup yang terbaik sebenarnya bagi saya. Tapi kena tengok juga. Okay, kalau tak pecah 299, kalau kata tak pecah 0.191, buy stop siap-siap. Katalah 3,000, buy stop 3,001. Cut loss dia 2989. Okay. Tapi nak buy stop kena tengok candle tak pecah bawah 0.191. Okay. Tapi kalau kata dia terus pecah, okay, kalau dia terus pecah, janganlah Q buy stop. Dah pecah kita tengok lain nanti. Okay, dah pecah kita tengok lain nanti. So boleh faham tak rejection tu setakat ni? Okay, kalau saya sebab tu saya nak buat sesi view, sesi view pula, sesi zoom. Sebab saya kalau boleh saya nak tahu juga apa kekurangan. Tapi macam mana esok kalau saya free pukul 9.30 okey ke? Okay, tak apa, nanti saya tanya dalam grup. Okay, kalau kata saya free esok 9.30 lepas isyak, dah tak ada apa nak buat dah, kita sembang-sembang lah. Okay, kita sembang-sembang lah Sat. Okay, rejection
Okay, summary dia lah. Okay, kalau nak masuk kat 0.618, reject betul-betul atas line 0.5 ataupun plus minus 1 point. Okay, 2 point pun bagi saya macam tak berapa kena sangat lah. 2 point tu boleh terima, tapi bagi saya tak berapa kena sangat lah. Okay, kalau trend up, kalau nak masuk kat 0.618, tengok rejection dia. Okay, kalau betul-betul atas line, dia reject betul-betul atas line, ataupun buffer dia plus minus 1 point. Untuk masuk dekat 0.5 pula, okay, reject dia kena betul-betul atas line 0.382, okay, ataupun plus minus 1 point. Plus minus 1 point. Okay, kalau nak masuk kat 0.5. Okay, tapi untuk 0.382 dengan 0.191 tak payah tengok betul-betul. Asalkan pullback dia tak pecah 0.191, buy stop je atas 0.382. Ni untuk trend up. Okay, kalau trend down, terbalikkan sahaja. Okay, itu rejection yang sebenar dan yang terbaik. Sebab kita boleh nampak. Okay, kalau kata dia reject kat tengah-tengah, kita tak nampak pun dia reject kat line mana ni, dia tak reject pun. So kita tak tahu betul ke tak betul sebenarnya. Okay, so point dia sekarang ni, kalau kata dia reject, kita tak nampak, tunggulah breakout. Okay, tu biar dia cari lagi sekali. Okay, selalunya breakout dia akan ada 2 kali, terutamanya bila dia dah cari 0.382. Okay, biasanya breakout dia akan ada 2 kali. First breakout dia akan buatkan satu resistance, dan second breakout dia akan lagi tinggi daripada first breakout. Okay, selalunya kalau kata sini 10 point, sini kali kedua dia breakout, bila dia dah masuk bawah resistance yang ni balik, okay, kali kedua biasanya dia akan lagi tinggi, sekurang-kurangnya 20 ataupun 30 point. Okay, sebab tu saya tengok breakout dari sini ke sini sekurang-kurangnya lebih daripada 5 point. Okay, kalau setakat breakout 2-3 point, yang kali kedua dia breakout, dia akan pergi 5-6 point saja. Tak apa tinggi sangat lah dia nak pergi. Okay, so rejection yang terbaik ngam-ngam atas line ataupun buffer 1 point. Okay, berbeza keadaan dengan kat sini. Okay, untuk dua ni berbeza dia punya syarat. Tak payah tengok atas line pun. Okay, untuk Q, okay, untuk lain kita tengok rejection. Untuk Q, katalah trend up. Okay, sini harga dia 3,000 lah, sini 3,030 lah katakan. Okay, untuk Q 0.191, saya Q je 3,001, cut loss 2,999. Okay, sebab apa saya Q je? Sebab ni risk 2 point je. Okay, risk 2 point tak ada masalah. Nak Q tak ada masalah. Saya walaupun ada orang Q dekat 0.382, okay, betul, memang kalau kata pergi mana-mana kelas, orang akan kebanyakan cikgu bagilah Q. Saya pun pernah lah cikgu saya cakap, saya bagi Q 0.382, kat loss siap-siap dekat sini. Okay, sebab takut terlepas. Tapi kalau kata range dia besar, sini ke sini pun dah 15 point katakan. Okay, dah 15 point. Bagi saya better kita tengok lah. Kalau kata 0.191 tak pecah, okay, boleh buy stop kalau trend up lah. Kalau kata trend down, 0.191 akan ada atas, 0.382 akan ada bawah. So tengok pullback dia, tak pecah je, tak payah tengok rejection betul-betul atas line. Okay, sell stop. Okay, sebab satu sebab apa saya tak Q, sebab saya ni tak suka loss sebenarnya. Saya tak suka loss, tapi kadang-kadang tak boleh elak juga. Okay, sebab tu saya cari teknik yang macam mana aku tak mau bagi loss kerap-kerap sangat. Kalau kata nak loss pun, kalau kata aku Q, loss 2 point saja, 2 point ke 4 point ke, lebih kurang bawah 5 point lah. Tu yang saya guna teknik
tengok candle dulu. Kalau kata tak pecah, baru bila dia reverse baru masuk pakai stop order. Okey, pakai stop order. Okey, sudah ada summary. Dah ada berapa saya cerita kalau kata ni? Trend, range dengan rejection. Trend, range, rejection. Trend, range, rejection. Kena ingat yang tu lah. Trend, range mana. Trend ni ada dua lah. Up, down. Range nak pakai yang mana. Rejection, ngam-ngam line ataupun buffer 1 point. Okay. Lepas tu yang ketiga pula, candle lah. Candle kena ingat. Okay. Contohlah katalah candle ni penting juga sebenarnya. Dia tengah naik. Okay, dia tengah naik. Biasanya dia akan adalah turun sikit, tu naik balik. Naik balik. So ni trend up. Pull back dia tengok sekali bam macam tu. Candle bearish. Candle bearish. Dia makan 1, 2, 3, 4 candle sekaligus. Walaupun dia pecah 0.382. Walaupun dia pecah 0.382, saya tak buy stop lah. Saya tak masuk pun. Sebab candle dia dah, candle tengok macam ni, candle pun walaupun betul kadang-kadang kalau kata buy stop boleh untung, tapi bila tengok macam ni saya jadi goyang kot. Sebab dia makan satu candle boleh makan orang yang duk buat naik tadi tu dengan masa 5 minit sahaja. Dia makan apa yang orang buat naik dalam masa mungkin setengah jam ke sejam kat sini. Satu candle pull back, satu candle besar macam tu. Yang tu saya goyang. Terus tahan saya cakap saya goyang. Memang kadang-kadang boleh untung. Katalah candle ni pull back tak pecah pun 191. Saya tak queue dah, buy stop. Saya biar lah, tak lah kan. Betul saya cakap, betul. Sebab saya tengok pun saya goyang. Saya tak mau cakap buy stop lah, boleh untung. Saya tak mau jual mimpi. Benda ni saya tak mau jual mimpi. Sebab saya pun takut. Kalau saya pun takut, takkan saya nak ajak orang masuk je. Tak elok lah macam tu. So candle kena ingat. Kalau kata candle yang naik tu besar-besar, besar-besar, candle pullback dia tu, alah, comel-comel lah kan, macam tu kan. Tambah-tambah kalau kata candle tu dia turun, dia reject pula, macam ni pula, cantik sangat lah nampak tu kejadian dia. Kalau kata nampak candle macam ni, rejection yang panjang ni, terutamanya kalau kata nak double confirmation, tengok TF15. Nak double confirmation, kalau kata dah confused, tengok TF15 sama kadang-kadang. Tengok TF15 sama kadang-kadang. Sebab kadang-kadang bila kita dah confused, kita tengok TF15, kita akan nampak gambaran yang lagi jelas untuk trend hari tu. Rejection kalau nampak candle macam ni kat TF5 minit pun boleh sebenarnya, tapi dia nak nampak lagi clear TF15 lah. TF15 lah. Tapi kalau kata kita memang sentiasa nak tengok TF15, takut tak sempat lah nak buat decision. Takut tak sempat. Sebab market kita 5 jam setengah je sehari. 5 jam setengah je sehari market kita. So kalau kata kita nak pakai TF15, candle tak banyak. Tapi kalau confused, tengok sama. Tengok sama TF15 punya candle. Trend up, rejection, nampak candle macam ni, hold je lah kawan-kawan. Hold je. Target sekurang-kurangnya capai TP personal. Target sekurang-kurangnya capai TP personal. Sama juga macam trend down. Nampak candle dia naik tu, dia reject pula, dia close pula macam ni. Oh Allah, cantik untuk trend down. Tapi dengan syaratnya dia tak pecah lah 0.191 lagi. 0.191 ke, dia tak pecah lah lagi. Tapi kalau tak dah pecah, tak usah lah cari pasal. Kalau dah pecah 0.191, yang tu cerita lain. Candle tu kalau kata confused, kalau kata confused,
Okay, summary untuk candle. Kalau kata untuk trend up, jangan, kalau kata candle pullback terus makan 2-3 candle bullish dalam TF 5 minit, tak mau masuk pun tak apa. Okey. Tapi kalau kata candle yang membentuk trend nampak besar-besar, okey, besar-besar ataupun 3 white soldier, engulfing lah selalunya, engulfing. Okey, cantik lah. Okey, tambah candle pullback, close dia rejection macam ni. Ni terbaik lah. Ni boleh hold sampai capai TP personal. Saya tak tahu TP personal kawan-kawan berapa. Saya tak tahu. Ada orang dah dapat 5 point, bagi dia dah cukup. Okey, ada orang 10 point dah cukup. Okey, ada holder dia nak hold max. Okey, sebab tu pentingnya trailing. Okey, Okey. Alright. Okey, setakat situ je kot video untuk malam ni. Nanti kita sambung lain lah. Okey, saya buat video sebab saya nak bagi kawan-kawan boleh ulang tengok. Okey, kalau kata tak faham, tanya je saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.